boleh sama-sama kongsikan supaya lebih ramai rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita untuk menonton, untuk mendapat sedikit pengisian, insya-Allah. Terima kasih Tuan Muhammad Hazairi, Tuan Wan Zul, Cik Puan Nuriza Anwar yang sedang menonton. InsyaAllah kita kongsi-kongsikan kepada kawan-kawan kita. Hari ini kita nak melihat tajuk pesanan Rasulullah SAW kepada umatnya. Nabi SAW ialah baginda, merupakan seorang Rasul utusan yang Allah utuskan kepada umat Islam untuk menyampaikan risalah. Dan sumber hukum hakam Islam ni selain daripada Al-Quran, yang terpenting juga ialah hadis Nabi SAW. Bahkan hadis Nabi SAW ni menerangkan pelbagai hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi tak boleh kita kata, oh saya nak Al-Quran saja, Al-Quran ni terpelihara, hadis ni dah banyak dicemar dan sebagainya. Dia tak boleh macam tu. Ya, jadi sebab itu ulama hadis telah membuat ilmu-ilmu tertentu untuk pembahagian hadis, ya, telah mentakhrij hadis, ya, telah membuat kitab-kitab mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan sebagainya. Kenapa? Kerana hadis ini merupakan sumber yang penting dalam kita nak mengamalkan Islam. Ya, sebab itu Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud ataupun yang berbunyi, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Yang bermaksud telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, ya, amrayn. Dan Nabi bagi tahu lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya kepada yang berpegang kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, tak akan sesat selama-lamanya selagi mana berpegang kepada kedua benda ini, iaitu Quran dan Sunnah. Ya, jadi untuk kita hidup dengan selamat, nak pegang kepada apa? Peganglah pada Quran Sunnah. Ada masalah, nak cari penyelesaian, peganglah kepada Quran dan Sunnah. Ya, ada satu benda yang kita perlukan pertimbangan, pegang kepada Quran dan Sunnah. Ya, jadi insya-Allah kita akan selamat. Ya, jadi insya-Allah kita nak tengok hadis. Hari ini kita nak tengok apakah pesanan Nabi SAW, ya, kepada umat Islam. Sebabnya kita ni bila melihat kepada pesanan Rasulullah, kita jangan sekadar baca, tapi mesti ada niat untuk mengamalkan. Dan panduan hidup kita ni bila berpegang pada Quran dan Sunnah, insya-Allah jalan selamatlah. Kalau kita ada masalah, nak tanya pendapat, kita tanya pendapat orang itu, tanya pendapat orang ini. Sebenarnya kadang-kadang penyelesaiannya tu dah ada di depan kita. Ya, penyelesaian dah ada di depan kita dalam Quran dan Sunnah. Itu yang jadi kena mengaji, kena belajar agama, ya. Dan berita baiknya kepada semua yang ada pada hari ini yang sedang menonton, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju syurga Allah. Subhanallah. Anda yang menonton FB Live Saban pagi, ikut surah An-Nur punya live ni, insya-Allah tidak sia-sia. Kita doa Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita kemudahan untuk menuju syurga Allah dengan kita punya keminat, kecenderungan untuk menuntut majlis ilmu, insya-Allah. Dan Nabi juga telah bersabda, tuan-puan, ya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Nabi bersabda yang bermaksud, siapa yang Allah inginkan pada diri dia kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan dia kefahaman akan agama. Subhanallah. Ya, Nabi tak sebut Allah akan berikan dia harta melimpah ruah, sebab harta bukanlah jaminan yang menunjukkan kita ada kebaikan. Ya, Nabi tak mengatakan bahawa siapa yang berpangkat tinggi itulah yang maksudnya Allah nak berikan dia kebaikan. Sebab berpangkat tinggi ataupun memiliki status dalam masyarakat bukanlah petanda diri kita adanya kebaikan, adanya hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Ada barakah dalam hidup. Kadang kita nampak, oh, orang tu kaya, bisnes dia menjadi, pendapatan dia lebat, kan? Zaman sekarang oh, kita rasa macam, oh, hidup dia memang blessed. Memang hidup dia tu diberkati. Betul-betul lah tu dia hebat. Kalau lah itu petandanya, maka tidak adalah korun. Ya,
Qarun juga kaya raya dan berjaya. Dari sudut keduniaannya nampak dia sungguh-sungguh masyhur, ya kata orang zaman sekarang. Tapi dia ialah orang yang telah menderhaka kepada Allah. Bukanlah saya nak kata orang Islam jangan kaya. Umat Islam kena ada duit untuk memakmurkan bumi, menjalankan syariat Allah. Terpulang. Tetapi janganlah kita fikir, oh kalau kaya je, oh maksudnya mesti Allah sayang kat dia. Kalau berharta je, ya, kalau berpangkat tinggi je, mesti Allah sayang kat dia. Itu bukanlah kita kata indikator jelas untuk menunjukkan. Tetapi antara tanda yang boleh kita nampak, bila mana Allah memberikan hidayah, Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, bila Allah berikan apa dia? Kefahaman akan agama. Boleh jadi orang tu dia tidaklah kaya raya. Boleh jadi juga mungkin dia memang kaya raya, tetapi bila dipadankan dengan kefahaman agama, bila dipadankan dengan jalan hidup yang baik, insya-Allah itulah tandanya seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah. Jadi bersyukurlah kita. Ni jalan nak dapat kebaikan tu tidak lain tidak dengan menuntut ilmu. Sebab kita nak menjalankan, kita nak mengamalkan ilmu yang betul dalam kehidupan seharian. Mengamalkan ad-din, agama Islam ini, cara hidup kita dengan cara menuntut ilmu. Jadi bukan sembrono. Ya, bukan kita buat amal sembrono. Kalau tidak, jadilah orang yang mengutamakan benda sunat melainkan daripada yang wajib. Benda wajib malah buat, benda sunat dia beria buat. Contoh bayar zakat, rasa tak malas bayar zakat ya. Tapi bila sedekah dia laju, dah lain macam dah tu. Contoh pergi umrah berkali-kali tetapi jiran dan sanak saudara dibiarkan kelaparan. Ini contoh ya orang yang mengutamakan amalan-amalan sunat berbanding amalan wajib. Sebab apa? Sebab jahil dan tidak menuntut ilmu. Ya, jadi tahniah kepada semua kerana pada pagi ini bersusah payah buka handphone, mendengar majlis ilmu. Kejap lagi tu dia tonton tanyalah ustaz pula. Ya, kejap lagi tu tonton nanti tonton Quran time pula. Macam-macam lah imarah majlis ilmu kita seharian walaupun online saja insya-Allah. Dan saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW ya. Hari ini pesanan Nabi kepada umat tercinta. Pada satu hari Nabi tengah duduk bersama para sahabat ya, Nabi mengungkapkan ya kerinduan baginda kepada saudara-saudaranya. Maka para sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ada di depanmu? Jadi siapa yang Rasulullah rindu ni? Kita biasa kalau orang depan mata tak cakap rindu. Abang rindu lah dekat abang. Ya, suami ada depan mata. Pengantin baru mungkin diberi sikit kan. Jadi biasa rindu ni orang yang kita tak jumpa. Maka Nabi SAW berkata, kamu ialah para sahabatku, tapi yang aku rindu ini ialah mereka yang belum pernah melihatku, belum pernah berjumpa denganku, tetapi mereka mengikut sunnahku. Jadi kita nak menjadi ni umat yang Nabi SAW rindu. Kita nak ikut sunnah Rasulullah, kita nak mencintai Rasulullah, maka insya-Allah kita nak ikutlah pesan Nabi SAW kepada kita. Hadis yang ingin saya bacakan ini ialah hadis yang cukup terkenal, yang saya rasa bila saya bacakan insya-Allah kita semua akan hadis ni ya. Tapi mungkin kebanyakan orang biasa baca bahagian awal je. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat ya ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. Ini hadis Nabi, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ini hadis yang Nabi SAW bacakan kepada Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas ni kita biasa dengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini seorang yang biasa berdamping dengan Nabi sejak daripada kecil lagi. Dan doa yang famous yang sering kita dengar, ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa ini yang biasa kita dengar ni ialah doa yang Nabi bacakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dan jadilah Ibnu Abbas tu bila beliau membesar, beliau pun menjadi seorang yang sangat-sangat pandai, ya, dalam ilmu takwil Al-Quran dan seorang yang faqih dalam bidang agama Islam. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kita tengok waktu hadis ini Nabi SAW menyampaikan pesanan ini kepada Ibnu Abbas. Nabi sebut ya ghulam. Ya, Nabi sebut wahai anak. Ya, ghulam, wahai anak muda, ya. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Pertama, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, nescaya ia memelihara engkau. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapan engkau. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah ke atas engkau. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah ke atas engkau. Diangkat segala pena dan telah keringlah segala buku. Dan pada riwayat selain pada Tirmizi disebutkan, peliharalah Allah, nescaya engkau mendapati Allah akan berada di hadapan engkau. Ini bukanlah berada tu macam makhluk, bukanlah bertempat macam makhluk. Ya, tetapi kita tengok penjelasan dia nanti, ya. Kenallah Allah pada masa lapang, nescaya ia kenal engkau pada masa susah. Dan ketahuilah, sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan untuk tidak datang kepada engkau, tidaklah ia akan kena kepada engkau. Tetapi apa yang kena kepada engkau, tidaklah tersalah kena kepada engkau. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan beserta kesabaran. Dan sesungguhnya kelapangan itu beserta kesusahan. Dan sesungguhnya bersama kesusahan itu adanya kesenangan. Baik, hadis ini ialah hadis yang telah Nabi SAW sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika baginda sedang menunggang haiwan tunggangan bersama Ibnu Abbas. Dan pesan Nabi dalam hadis ini ialah pesanan yang bagi saya kalau kita ambil, insya-Allah hidup kita rasa lebih tenang. Nabi pesan, peliharalah Allah, Allah akan memelihara engkau. Pelihara Allah di sini maksud dia apa, tuan-puan sekalian? Peliharalah Allah di sini bukan bermaksud kita kena jaga Allah macam kita jaga makhluk. Ya? Tetapi peliharalah Allah di sini ialah kita menjaga suruhan-suruhan Allah, kita menjaga syariat, kita jaga ketaatan kita kepada makhluk. Maka Nabi sebut, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Bermaksud, jagalah syariat Allah, jaga agama Allah. Jangan mudah-mudah buat dosa kecil ataupun dosa besar. Jangan mudah-mudah kita nak buat maksiat. Bila kita jaga Allah, jaga segala ketaatan, maka Allah akan menjaga engkau. Ya, dan yang kedua ialah bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Bermaksud janganlah kita bila berhajatkan sesuatu bergantung harap semata-mata kepada kudrat kita ataupun makhluk. Minta ni mesti solid pada Allah, tidak ada perantara. Ya, tak perlu kita nak mohon ampun, kena jumpa orang sekian-sekian baru boleh mohon ampun. Nak minta, mesti minta, ya. Buat bagus bukan tak bagus, minta pada orang nak pergi Mekah. Tolong doakan saya nak dapat sekian-sekian, ya. Siap tulis atas kertas lagi tu, bagi kat orang tu. Dia pun jenuh berjela doa dia nak baca. Tak ada masalah. Tetapi kita sendiri doa dah. Apa hajat? Hajat dunia, hajat untuk akhirat bukan pisah, ya. Hajat kita, keperluan dunia, kita nak sekian-sekian.
Oh, aku nak masuk syurga-Mu ya Allah, berilah aku hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Ini doa-doa yang boleh kita rajutkan kepada Allah pada waktu-waktu mustajab, terutamanya. Yang banyak kita tak ambil peluang-peluang ni selepas solat. Ya, di dalam masjid sementara menunggu antara azan dan iqamah tu. Kemudian 1/3 malam. Ini doa seorang ibu untuk anaknya. Doa saudaranya untuk saudaranya yang lain tanpa pengetahuan saudaranya. Ini antara doa-doa yang mustajab yang boleh kita baca. Jadi kita ada hajat dunia ke, hajat untuk keperluan dunia kita ke, hajat untuk kita akhirat dengan selamat, semua minta pada Allah. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan siapa yang menjaga larangan Allah, menjaga ketaatan kepada Allah, dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang, maka insya-Allah perhatikanlah Allah akan menjaga dia. Ada satu hadis daripada riwayat Abu Hurairah, man hafiza ma baina lihi wa ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang memelihara barang di antara dua jangkaunya, itu mulutnya, itu bibirnya, dan barang yang ada dua kakinya, iaitu kemaluannya, masuklah ia ke dalam syurga. Ya, tuan-puan, dua benda yang sangat perlu kita jaga. Kenapa? Kerana mudah orang berbuat dosa ini. Dua benda yang berada di bibirnya, dua jangkaunya, mulut kita. Dan zaman sekarang bukan sahaja mulut, tetapi juga ialah kita punya anggota badan, tangan yang menaik. Macam tadi komen, ya, yang menaik komen dan ialah tangan juga yang menekan-nekan perkataan untuk kita hantar kepada orang. WhatsApp dan sebagainya, kena jaga, itu termasuk perkataan. Nabi pesan kepada kita, wahai orang akhir zaman sekalian ni, mudah sangat kita nak keluar perkataan. Nabi beritahu kepada kita pada, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka katakan perkara yang baik ataupun diam sahaja. Ini formula Nabi bagi lama dah. Itu yang kadang-kadang banyak cakap, banyaklah dosa. Oh, ada idea tu nak buat lawak. Rupanya lawak hamba. Kita seorang je rasa kelakar. Orang lain sakit hati. Rasa macam nak Perli lah. Ni kalau Perli sedap juga ni. Buat lawak-lawak. Tapi kalau rasa benda tu tak perlu, rasa benda tu bukan benda yang baik, maka Nabi bagi formula. Berkata baik, falyakul khairan aw liyasmut, ataupun diam sahaja. Nabi dah bagi formula kepada kita. Maka kalau kurang bercakap benda lara, benda sia-sia, kuranglah peluang dapat dosa. Jadi ini Nabi ajar kepada kita. Sebab itu zaman sekarang ni kadang-kadang kita lihat ramainya orang bercakap tanpa ada keperluan. Kadang nak komen di bahagian komen kan, termasuk dalam perkara mengumpat. Ada berita artis tu bercerai, kita pun komen lah. Itulah, ya. Family suka menyebut macam tu lah. Ya, sibuk je kita komen kan. Tak tahu apa dapat pun tak tahulah, diam saja. Ataupun jangan baca langsung benda-benda gosip-gosip ni. Sama lah tu mengumpat online. Orang seronok dengar berita-berita. Kita komen. Itulah orang zaman sekarang ni kan. Jadi bila bercakap, sama ada dengan lisan ataupun perkataan yang dikeluarkan dengan komen, maka semuanya dikira sebagai perbuatan kita, perkataan kita. Jadi kalau tidak ada benda baik untuk diperkatakan, maka diam sajalah. Ini pesanan Nabi SAW kepada kita. Ya, sebab itu sebelum perkataan tu keluar pada mulut kita, cuba fikir adakah manfaatnya, adakah kebaikannya, adakah ia perlu. Kalau tak perlu, maka baik tinggalkan sajalah. Ya, memang susah terutama orang banyak cakap macam saya ni. Tetapi kita usaha untuk ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok lagi apakah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Dalam hadis yang sama juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya umat, kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau, tidaklah mereka dapat memberikannya kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskannya oleh Allah ke atas engkau. Bermaksud, manfaat ataupun mudarat
kebaikan ataupun keburukan yang kita nampak hadir dalam hidup kita ni semuanya atas izin Allah. Sebab itu kalau nak minta perlindungan, jangan minta perlindungan dengan makhluk, minta perlindungan dengan Allah. Kalau kita memohon sesuatu, mohonlah pada Allah. Contoh kita keluar rumah, ya, zaman sekarang ni, ya, zaman endemik, nak menuju endemik. Oh, takut kita, risau, macam-macam benda risau. Jadi nak keluar rumah, baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, dengan namamu ya Allah, ya, dengan nama Allah aku bertawakal. Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi ajar kepada kita. Ya, sunnah Rasulullah bila melangkah je keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nak tinggal rumah lama, baca sekali dengan ayatul kursi, tinggalkanlah. Dah tutup pelak, dah kunci pintu, tinggalkan. Ni kadang risaulah. Macam mana, tak pergi mana lah, ya? Tak pergi mana lah sebab risau terlebih. Jadi bila sandarkan kepada Allah, insya-Allah hati pun tenang dan kita akan redha. Apa-apa berlaku semua Allah dah tetap berlaku dah. Jadi tidak ada berkalau-kalau. Kalaulah dia tak ikut, kalaulah dia tak pergi, tak adanya dia aksiden. Benda dah jadi, yakinlah itu semua kerana Allah. Dan misal kata, bila seseorang nak memberikan kita sesuatu mudarat, contoh. Bila ada orang menghantar sihir. Ni saya bagi contoh yang mungkin kelihatan yang agak kontroversi lah sihir. Tetapi kena ingat ya, sihir itu memang dihantar benda mudarat. Tetapi Allah izin dia terjadi sebagai ujian untuk seseorang itu, maka jangan pula kita kata, oh hebat Tok Bomoh tu. Hebat, yang berjaya mengantar juga. Tidak. Itu semua dengan izin Allah. Sebagai ujian untuk seseorang itu, dan adalah pengajarannya untuk orang yang berbuat kezaliman itu. Jadi apa-apa sandar pada Allah. Allah izin, adalah tu sebagai ujian. Adalah tu sebagai hikmah. Dan minta pertolongan kembali kepada Allah. Semua berpusat kepada Allah. Ya? Dan dalam hadis ini dituliskan di penghujungnya, telah diangkat segala pena. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan telah keringlah segala lembaran, bermaksud sememangnya kehidupan kita ni tertakluk kepada apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Maka bila berlaku musibah, bila berlaku ujian, jangan terlalu down. Jangan terlalu lemah semangat, jangan patah semangat. Allah firman dalam surah Yusuf, la tai'asu min rauhillah. Ya, janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Sebab bila kita yakin semua yang berlaku ni semua Allah izin berlaku. Ya, cuma makhluk tu perantara dia. Itulah ujian buat kita. Maka kita akan yakin, ya Allah, berilah aku kesabaran, berilah aku ketabahan. Tak berialah kita kata, ya, tak terlalu menyalahkan sana, menyalahkan sini, melenting. Kita yakin ini Allah dah izin, pasti adalah tu hikmahnya, adalah tu ujian Allah nak bagi, adalah tu nanti sinar di penghujungnya, kita akan rasa lebih tenang. Dan inilah yang Nabi pesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bermaksud, puan-puan, tuan-tuan sekalian, jagalah syariat Allah, Allah akan menjagamu. Sebab itu dalam kehidupan ni jangan kita terlalu fokus kepada benda yang kita tak boleh kawal. Ujian yang berlaku pada kita boleh tak kita kawal? Allah bagilah aku ujian sekian-sekian, janganlah bagi aku ujian susah-susah sangat. Tak boleh nak kawal. Kita boleh minta pada Allah, ya. Boleh minta, janganlah kau uji kami melebihi kemampuan. Berilah kami kekuatan menghadapi ujian. Berilah kami kesabaran. Boleh doa, tetapi tak boleh pilih. Cuma apa yang kita boleh usahakan, jagalah Allah dengan menjaga syariat Allah. Yang pertama, menjaga solat kita. Yang muslimin lelaki solatnya itu di masjid ataupun surau secara berjemaah. Yang sekarang kita dah habis, ya, dah peraturan tak boleh ke masjid, ke surau macam zaman pandemik sedang mengganas hari tu. Sekarang dah boleh pergi masjid, ke surau. Tolonglah tuan-tuan, pergilah ke masjid dan surau. Tunaikan solat secara berjemaah, ya. Yang perempuan pula, jangan kata, kita perempuan tak apa, tak pergi surau. Masuk jazan tu, kita cepatkan solat.
Ini kadang tengok drama pukul 7 hingga 8 malam. Pukul 8 baru nak solat isyak. Solat maghrib. Tak pun waktu iklan tu dia pergi solat maghrib cepat-cepat. Ya. Jadi tak betul lah tu ya, melewat-lewatkan solat. Jadi pertama nak menjaga syariat Allah, nak jagalah Allah kita sebut ni, ialah dengan menjaga solat kita. Jadi yang perempuan tu kalau solat tu ada pakai foundation ya, pakai apa eyeliner tu, yang mana boleh menghalang wuduk tu bersihkan dulu elok-elok. Yang tuan-tuan yang ada depan saya menonton ni, tolong ingatkan isteri dan anak perempuan. Kadang perempuan ni dia ada pakai makeup ya, contoh dia pakai bedak tu ataupun dia pakai foundation orang panggil, tepek, tak ada nampak jerawat, tak nampak apa tu. Bila nak ambil wuduk tu, dia menghalang air daripada kena kulit tu. Kena tanggalkan dulu elok. Kadang tak cukup dengan air, kena pakai dia punya tissue wipes tu. Tanggal elok tu. Dia tengok tak ada, okey tak ada, baru ambil wuduk. Ni perempuan. Kalau rajin nak make up, rajin nak tepek-tepek kat muka tu, rajin juga nak tanggalkan bila nak solat. Ini penting. Sebab tu kadang-kadang nampak macam solat tak, tapi masih lagi berbuat banyak maksiat. Kenapa? Mungkin solatnya itu ada kekurangan. Jadi solat tu dia tidak menghalang daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi paling penting bila kita kata nak menjaga Allah, jaga syariat Allah, jagalah solat kita. Kemudian menjaga ketaatan-ketaatan yang lain. Apa yang Allah haramkan, kita ikut. Ya, apa yang Allah suruh kita buat. Jangan mengikut apa yang nafsu kita suka, tinggalkan apa yang nafsu tidak suka. Jangan memilih-milih. Macam yang saya sebutkan tadi, ada orang dia suka perbuatan sunat, tetapi dia ada benda wajib dia tak suka buat. Contoh kalau yang ada yang muslimat, suka dengar majlis ilmu, sebelum pergi dengar majlis ilmu tu, settlekanlah dulu kerja-kerja rumah yang patut, ni pergi masjid ilmu, pergi masjid, pergi surau, pergi kelas tajwid, rumah tonggang langgang, tak boleh lah. Walaupun kita kata sama-sama kerja rumah dengan suami, betul. Tetapi apa tanggungjawab kita yang kena buat dulu? Buat dulu. Okey, pergi apa yang utama. Macam saya sebut tadi juga, ada orang dia suka bagi sedekah. Tetapi kalau kat adik-beradik dia cukup loket nak bagi duit. Ada orang dia suka bagi sedekah, beribu. Tapi pada ahli keluarga, contoh kalau orang lelaki, suka bagi sedekah sana, sedekah sini, tolong orang susah, tolong ibu tunggal, tolong janda sebagainya. Tapi bila pada bini sendiri, dia kedekut. Saya tak kata siapa-siapa ni random. Jangan kata ngata kita suasana. Tidak, saya cakap random. Dia kata anak bini tak payah bagilah. Anak bini pun senang, bini pun kerja. Anak pun apa pandailah, makan apa patut, ramai orang susah kat luar sana. Nafkah wajib tu bagi dulu. Selesaikan dulu yang wajib tu, barulah sedekah lebihan daripada benda yang wajib. Sebab itu jangan salah. Kadang-kadang kita beribadah mengikut nafsu, sehingga mengabaikan perkara yang wajib dan melakukan yang sunat berlebih-lebihan, padahal yang wajib belum terlaksana. Itu orang yang berhutang, dia rajin sedekah tapi hutang dia tak bayar. Dia kata orang saya hutang tu kaya dah, tak apa. Tengok senang je hidup dia. Bayar hutang ni rasa berat sebab rasa macam benda tu kewajipan. Kadang kita perangai bila benda wajib rasa malas buat. Itu perangai biasalah manusia. Benda terpaksa kita rasa malas buat. Jadi bayar hutang punya liat, tetapi bila dia nak sedekah, sedekah, dia rasa diri dia seronok bersedekah. Tapi hutang tak bayar, tak boleh macam tu. Jadi kena usahakan sambil boleh sedekah, tapi sambil-sambil tu usahakan bayar hutang. Terutamanya kalau ada kawan-kawan kepada individu-individu yang memang memerlukan duit. Jadi janganlah kita beribadah mengikut hawa nafsu. Bermaksud antaranya ialah mengutamakan perkara yang sunat melebihi perkara yang wajib. Jadi contoh lagi, dia suka ni buat kerja-kerja kebajikan, buat kerja-kerja di luar rumah, berjumpa dengan masyarakat, pergi majlis ilmu, tetapi mak di kampung dah lama tak dijenguk. Ibu bapa tak dijaga kebajikannya. Jadi ini salah. Baik kita gunakan masa utamakan perkara yang wajib terlebih dahulu,
Seiring dengan tu boleh utamakan buat benda-benda yang sunat. Tetapi yang wajib kita usahakan dulu. Sebab itu bila Nabi SAW bagi pesanan ini kepada kita, kita kena tengok balik dalam kehidupan kita, adakah kita telah menjaga syariat Allah. Dan dalam riwayat selain daripada Tirmizi, Nabi SAW juga menyebutkan, kenallah Allah pada masa yang lapang, nescaya Allah akan mengenalmu pada masa yang susah. Bermaksud ialah, bila kita dalam keadaan yang senang, jangan lupa untuk ingat kepada Allah. Bukan hanya dalam keadaan yang susah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Allah bagi tahu sifat manusia, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya insan itu dia diciptakan dengan sifat berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Bila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Allah Allah, ya, di mula Allah Allah tapi dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Bila dia ditimpa kesenangan, Allah bagi kesenangan, dia kikir, dia bakhil. Illal musallin, kecuali orang yang menunaikan solat. Ya. Yang mana dia istiqamah dalam solat dia. Ini Allah kata manusia memang dia cenderung untuk ada sifat berkeluh kesah. Khuliqa, diciptakan halu'a, yang bersifat berkeluh kesah, kecuali orang yang solat, orang yang istiqamah dalam mendirikan solat. Ini orang yang soleh. Ya, insan itu kadang-kadang bila ditimpa sedikit kesusahan dalam banyaknya nikmat Allah bagi, kita rasa macam hidup ni gelap. Allah, kenapalah macam ni? Ya, kenapalah hidup aku macam ni? Orang lain okey je, orang lain best je. Lupa nikmat Allah bagi tubuh badan yang sihat. Allah bagi penglihatan yang baik. Allah bagi udara untuk bernafas. Allah bagi tetap bagi makanan, ada pakaian. Tetapi ada susah sikit lah, anak tak menjadi contoh. Anak lah, anak yang tak menjadi tu seorang je kan. Ya? Anak 5 orang contoh tak menjadi lah ayat orang Melayu. Anak yang mungkin belajar kurang pandai bagi kita. Ya, alah, okey dah semua. Itulah anak 5 orang. Dalam standar pisang adalah satu yang busuk. Amboi cakap macam tu kan. Adalah seorang tak menjadi. Yang tu kita fikir sepanjang hari. Yang tu lah kita duk fikir sehari-harian. Sampai melupakan nikmat yang lain. Jadi ni sifat orang yang rugi. Kenapa tak bersyukur, pandang pandang nikmat yang lain yang masih ada. Jadi bila hati macam ni, maka hati tu tidak akan tenang. Jadi pandanglah nikmat yang Allah beri. Bila Allah berikan kesenangan, bersyukurlah. Bila Allah timpakan kesusahan, bersabarlah. Satu Nabi sebut, ajabali amril mu'min. Ajaib urusan orang mukmin. Bila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Maka jadilah itu kebaikan untuk dia. Dan bila dia diberikan kesenangan, dia bersyukur. Maka jadilah kedua-duanya kebaikan buat dia. Ini sifat orang mukmin. Dan tidak ada sifat ini melainkan kepada orang mukmin. Maka hati tu berasa tenang. Hidup seharian terasa lebih indah kan. Tidaklah kita sentiasa merusuh dan susah hati. Jadi contoh dalam hidup tu adalah musibah. Anak baik, menantu baik, suami pula buat perangai. Contoh. Ya, anak baik, suami baik, harta banyak, sakitlah pula kan. Badan sihat, ya, ada semua tapi duit pula tak berapa ada. Macam-macam lah. Tapi bila kita pandang kepada yang susah tu, kita lupa mensyukuri nikmat yang lain, maka susahlah nak bahagia. Tak ada hidup yang sempurna tuan-puan sekalian. Tak ada hidup yang sempurna. Allah dah bagi tahu dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka cukup dengan berkata kami beriman sedangkan mereka tak diuji? Hidup kita tak cukup dengan kata saya beriman, saya hamba taat pada Allah. Itu tak cukup nak buktikan keimanan kita. Maka Allah bagi ujian.
dalam ujian tersebut Allah sedang memerhatikan bagaimana kita nak react kepada ujian itu. Allah bagi satu ujian, Allah bagi 1000 nikmat. Yang susah itu juga yang kita duk sebut-sebut sehingga kita melupakan nikmat yang lain. Ini sengsara. Ya, sebab itu bila kita susah, ingatlah Allah, pujilah Allah. Ya, dan itu senang bila kita senang, ingatlah Allah dan pujilah Allah juga. Maka Allah akan mengingati kita ketika kita dalam keadaan yang susah. Ya, sebab itu Nabi Yunus alaihissalam ialah rasulnya yang kita kata kisah dia terperangkap dalam perut ikan. Dan bagaimana doa Nabi ini, Nabi Yunus doa Nabi Yunus ini didengari dan disampaikan oleh malaikat. Mereka mengatakan ini ialah suara yang dikenali selama ini, memang biasa melantunkan doa. Ya, suara ini sudah terkenal, maka tolonglah empunya suara ini. Sebab Nabi Yunus walaupun dalam keadaan sebelum terperangkap dalam perut ikan nun, dalam keadaan yang kita kata lapang pun, baginda biasa berdoa kepada Allah. Maka tak kala ditimpa kesusahan dan baginda berdoa kepada Allah, maka doa itu, suara yang melantunkan doa itu telah biasa kedengaran dan malaikat berkata, doa ini, suara ini sudah terkenal. Maka tolonglah akan orang yang empunya suara itu. Jadi kita dalam kesenangan jangan lupakan Allah. Sebab bila senang ni mudah nak lupa Allah, betul tak? Bila tak ada duit, pergi masjid, rasa sempit dada ni, sujud pada Allah. Oi, bila banyak duit terang-tang sana ke sini rancak jadi kadang-kadang solat pun dilewatkan, berjalan pergi pasal berbelanja, seronok, makan banyak tidur, liat nak solat. Ni bila banyak duit. Bila dalam keadaan senang, badan pun sihat, segar bugar. Jadi satu benda yang amat ajaib, bila seseorang yang sedang dalam keadaan senang, dia boleh ingat kepada Allah. Tetapi tidaklah ajaib ataupun tak pelik kalau orang susah ingat Allah. Sebab itu ingatlah Allah ketika kita senang. Nescaya Allah akan bersama kita dalam kita susah. Jadi insya-Allah saya dah pukul berapa? Boleh tak ada sesiapa yang tolong? So saya tak bawa jam. Pukul berapa sekarang ni? Beri sesiapa tolong komen yang sedang mendengar. Baik, sementara tunggu komen, saya teruskan dulu Sebab itu sebab kita sebagai makhluk ataupun ciptaan Allah, bila kita sedang menghadapi kesusahan, kadang-kadang kita akan minta doa pada Allah. Siap tanya tu, ya Allah, bilalah kau nak makbulkan doa aku ni, ya Allah. Cucu suku dan terima kasih Puan Noriza Anwar. Bilalah ya Allah kau nak makbulkan doa aku, ya Allah. Jadi ingat balik tu, ketika tengah senang tu rancak tu. Tak ingat Allah tu. Bila susah baru sekejap Allah bagi susah maka bertanya Allah, ya Allah, bilalah nak sihat. Baru demam sehari. Bila tengah senang tak malu tu. Bila tengah senang tak ingat Allah tu. Jadi itulah sifat manusia. Memang Allah tulis dalam Quran, illal musallin, melainkan orang yang solat, yang mendirikan solat, yang mendirikan syariat dalam kehidupan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pesanan Nabi ini kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Jangan lupa support Surau An-Nur Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Esok insya-Allah kuliah subuh Isnin daripada Ustaz Alif Syukri. Oh, ni first time saya dengar. Ustaz Alif Syukri. Ni Alif Syukri terlajak laris ke mana ni? Jadi insya-Allah selepas ini kita akan sambung lagi lah 21 hari bulan nanti ada lagi satu kuliah. Kita akan sambung dengan pesanan Rasulullah yang lain. Jadi ingat tuan-puan sekalian yang sedang mendengar, saya ucapkan tahniah. Antara jalan yang kita nak dapat ilmu agama ni sebenarnya jalan yang diberkati. Dengar ceramah ni pun dah dapat pahala dah. Dengar kuliah subuh pun dah dapat pahala. Apatah lagi bila kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan barokah. Ingat, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Ingatlah Allah ketika susah, maka Allah akan mengingati kita ketika kita. Ingatlah Allah ketika senang.
Allah akan mengingati kita ketika kita susah. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Dan yakinlah, kalaupun manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kita, maka mereka tidak akan mampu memberikan mudarat, melainkan apa yang telah Allah izinkan berlaku kepada kita. Dan kalau manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, mereka tidak akan boleh memberikan manfaat kepada kita, melainkan dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Inilah menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah. Rapatkanlah hubungan dengan Allah Ta'ala, kerana Allah lah yang menjaga seluruh kehidupan kita. InsyaAllah itu saja. Terima kasih kerana menonton. Minta maaf atas segala salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.